Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi pengajian kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Jadi hari ini adalah merupakan sesi kita yang kelima dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan. Kita masih lagi membincangkan bab yang pertama daripada kitab ini. Bab pertama berjudul Asas-Asas Fiqh Perubatan. Sebelum kita nak lihat kepada perbincangan yang baru pada malam ini, baik untuk kita recap sikit, untuk kita ulang kaji sedikit apa yang kita pelajari pada sesi minggu lalu. So pada sesi minggu lalu kita sentuh tentang salah sebuah kaedah fiqh, salah sebuah prinsip ataupun kaedah yang disepakati oleh para ulama kita daripada pelbagai mazhab. Kaedah fiqh tersebut berbunyi ad-dararu yuzal, iaitu kemudaratan hendaklah dihilangkan. Jadi Islam adalah sebuah ajaran agama yang melarang penganut-penganutnya untuk memudaratkan diri sendiri. Islam adalah sebuah ajaran ataupun agama yang melarang penganut-penganutnya daripada memudaratkan orang lain. Jadi salah satu objektif tujuan daripada ajaran Islam adalah untuk menghilangkan apa dua jenis kemudaratan. Itu merupakan topik rumusan kita pada minggu yang lalu. Pada hari ini insya-Allah taala kita nak masuk ke dalam kaedah fiqh yang terakhir. Kaedah fiqh yang terakhir berbunyi al-'adah muhakkamah, iaitu adat boleh dijadikan sebagai penentu hukum. Dalam Islam, dalam isu-isu yang tidak ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam Islam, dalam isu-isu yang mana tidak ada dalil yang jelas daripada Al-Quran ataupun dalil yang jelas daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di situlah main peranan adat ataupun uruf. Memainkan peranan untuk menentukan hukum dalam isu tersebut. Jadi kita nak berikan contoh apa maksud kaedah al-'adah muhakkamah, adat boleh dijadikan sebagai penentu hukum. Kita nak lihat kepada aplikasi kaedah fiqh yang kelima ini yang juga merupakan kaedah yang terakhir. Salah satu contoh yang dibawa oleh sang pengarang kitab ini iaitu Dr. Muhammad Rafiqi. Dia bawa contoh tentang obat-obatan yang biasa diberikan kepada pesakit tanpa sebarang penerangan terperinci oleh doktor, seperti Panadol. Jadi Dr. Muhammad Rafiqi dia buat satu contoh penerapan kaedah adat boleh dijadikan sebagai penentu hukum. Kata Dr. Rafiqi adalah kebiasaannya obat seperti Panadol kalau dimakan oleh seorang pesakit pada kadar yang tertentu yang tidak melebihi, maka kebiasaannya dia tidak akan memberikan kesan sampingan yang memudaratkan. Kebiasaannya dia tidak memberikan kesan sampingan yang teruk. Jadi kalau dalam satu senario, satu situasi yang mana seorang doktor perubatan
dia prescribe ataupun dia berikan Panadol kepada seorang pesakit, yang mana pada kebiasaannya makan Panadol ni dengan kadar yang ditentukan oleh doktor, dia tidak memberikan kemudaratan yang teruk. Tetapi kalau sekiranya pesakit itu makan dan dia memberikan kesan sampingan yang teruk, kata para ulama kita, doktor tersebut tidak wajib untuk membayar ganti rugi. Kerana menurut adat kebiasaan, makan certain obat ni seperti Panadol dengan kadar yang ditentukan oleh doktor, kebiasaannya dia tidak memberikan kesan sampingan yang memudaratkan. Kebiasaannya dia tidak memberikan kesan sampingan yang teruk. Itu menurut adat kebiasaan. Jadi itu merupakan salah satu contoh penerapan kaedah al-'adah muhakkamah. Adat boleh dijadikan sebagai penentu hukum. Jadi ajaran Islam datang yang dibawa oleh Nabi SAW bukanlah untuk menolak semua jenis adat yang tersebar kat satu kawasan. Ajaran Islam juga bukan tujuannya dibawa oleh Nabi SAW untuk menerima semua jenis adat. Jadi sesuatu yang berleluasa, yang mana tidak bercanggah dengan ayat Quran, tidak bercanggah dengan sunnah Rasul SAW, maka itu adalah boleh diterima menurut ajaran Islam. Itu salah satu contoh yang dibawa oleh Dr. Muhammad Rafiqi bagi penerapan kaedah al-'adah muhakkamah, adat boleh dijadikan sebagai penentu hukum. Kemudian pada bab yang pertama ni tentang asas-asas fiqh perubatan ni, sang pengarang dibahaskan tentang satu kaedah ataupun prinsip yang penting dalam Islam, iaitu rukhsah. Rukhsah ni kebiasaannya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai keringanan. Dalam Islam kita lihat dalam hukum hakam, especially kita akan lihat di sana ada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak menerokai tentang apa maksud rukhsah ni. Kalau kita boleh simplifykan, mudahkan tentang makna rukhsah ni, kata para ulama, rukhsah ni adalah perkara yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Dalam Islam kalau kita lihat kepada Al-Quran, kalau kita lihat kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang asal hukum sesuatu perkara itu haram. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang tertentu diberikan keringanan, diberikan kelonggaran, diberikan rukhsah dalam hukum tersebut. Sebagai contoh, hukum asal makan daging seperti khinzir ataupun anjing adalah diharamkan, tak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk makan daging khinzir ataupun anjing. Tetapi dalam situasi terdesak, dalam keadaan darurat, yang mana orang itu dia terperangkap dalam satu situasi yang mana kalau dia tak makan, dia boleh membawa kepada kematian. Dan pada ketika itu, pada saat tersebut tidak ada makanan yang halal. Cuma yang ada adalah makanan yang haram. Adakah diberikan keringanan pada ketika itu untuk makan daripada perkara yang diharamkan? Kata para ulama, dibenarkan. Itu adalah satu rukhsah. Itu adalah satu keringanan. Bahkan sebagian di kalangan ulama berpandangan kalau seorang Muslim terperangkap dalam situasi tadi itu, yang mana kalau dia tak makan, dia akan mati. Maka sebagian di kalangan ulama kita berpandangan, maka pada ketika itu wajib bagi dia untuk makan. Walaupun benda itu adalah benda yang haram, untuk memelihara nyawanya. Salah satu objektif syariat Islam, salah satu tujuan utama daripada ajaran Islam adalah untuk memelihara nyawa. Banyak lagi hukum rukhsah. Kita kalau bermusafir, kan kita diberikan rukhsah, kita diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau sekiranya seseorang itu sakit yang benar-benar melemahkan badannya, diberikan keringanan baginya untuk tidak menghadiri solat Jumaat sebagai contoh. Jadi rukhsah ni kita lihat ada banyak hukum hakam yang melibatkan hukum rukhsah, iaitu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi secara amnya, rukhsah itu adalah perkara-perkara yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Rukhsah ni kebiasaannya kata lawan dia ataupun opposite dia adalah hukum azimah. Hukum azimah ni adalah hukum asal. Manakala hukum rukhsah adalah hukum keringanan, kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam situasi yang tertentu. Apakah dalil yang menunjukkan yang dalam Islam ni wujudnya rukhsah? Apakah dalil yang menunjukkan yang dalam Islam ni dalam sebahagian keadaan diberikan kelonggaran, diberikan keringanan? Di sana ada banyak ayat Quran sebenarnya yang digunakan oleh para ulama dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang wujudnya hukum rukhsah ni. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat dia sebenarnya ayat yang panjang, cuma kita ambil the main point daripada ayat ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Jadi surah Al-Baqarah ayat 185 sedang sebut tentang kelonggaran, tentang keringanan, tentang rukhsah. Kan, bagi golongan orang-orang Islam yang dalam keadaan musafir, yang dalam keadaan sakit, maka mereka dibenarkan untuk tidak berpuasa. Itu adalah rukhsah. Itu adalah kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan utama daripada ajaran Islam adalah bukan untuk membebankan manusia ataupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan utama ajaran Islam adalah bukan untuk menyusahkan penganut-penganutnya. Tapi kalau kita lihat kepada ajaran Islam, baik yang diajarkan dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk memudahkan. Jadi kalau kita perhatikan dalam banyak hukum hakam, ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudahkanlah, jangan menyulitkan. Berilah khabar gembira, jangan buat manusia lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. So ini merupakan salah satu ayat yang digunakan oleh para alim ulama untuk menunjukkan tentang wujudnya rukhsah, wujudnya hukum keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada dalil kita beralih pula kepada sebab. Apa sebab rukhsah? Apakah faktor-faktor yang membuatkan dalam sebahagian keadaan diberikan rukhsah, diberikan kelonggaran, diberikan keringanan, diberikan kemudahan dalam mengamalkan agama kita ni? Jadi di sana ada banyak faktor. Sang pengarang kitab ini dia muatkan 4 faktor, 4 sebab kenapa wujudnya keringanan, kenapa wujudnya hukum rukhsah ni. Yang pertama sekali adalah faktor musafir. Bila seseorang dalam keadaan bermusafir, maka itu adalah satu sebab. Itu adalah salah satu faktor yang membawa kepada hukum rukhsah, yang membawa kepada keringanan, kemudahan dalam mengamalkan agama ni. Dan ayat yang kita nukil dalam slide ini sama seperti ayat yang tadi tu, yang baru kita sebutkan tadi, daripada surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit ataupun dalam keadaan musafir, maka bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelonggaran. Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan rukhsah kepada golongan orang-orang Islam yang berada dalam keadaan musafir,
yang berada dalam keadaan sakit untuk tidak berpuasa. Dan kemudian hendaklah mereka gantikan. Mereka qadakkan puasa-puasa yang mereka tinggalkan pada bulan Ramadan. Jadi musafir merupakan salah satu sebab ataupun faktor yang membawa kepada kelonggaran, keringanan daripada sudut hukum hakam. Orang yang musafir diizinkan untuk tidak berpuasa. Orang yang bermusafir boleh menjamakkan solat, menggabungkan solat. Orang yang bermusafir boleh qasarkan solat, boleh pendekkan solat. Solat zuhur 4 rakaat boleh dipendekkan kepada 2. Sama juga dengan solat asar 4 rakaat boleh dipendekkan kepada 2. Jadi kita lihat orang yang musafir ni dia ada hukum-hukum yang tertentu. Dan hukum hakam ini dinamakan sebagai hukum rukhsah. Keringanan, kemudahan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, mengapa wujudnya hukum rukhsah ni, keringanan, adalah bila seseorang dalam keadaan sakit ataupun mengalami kesulitan, kepayahan, maka diberikan rukhsah, diberikan kemudahan dalam mengamalkan agama ni. Kita masih ambil daripada surah yang sama, surah Al-Baqarah, tetapi ayat yang lain, ayat 196, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Maka sesiapa antara kamu yang sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu dia mencukur rambutnya, hendaklah dia membayar fidyah, iaitu berpuasa, bersedekah ataupun menyembelih. Jadi ayat surah Al-Baqarah ayat 196 sedang berbicara berkaitan dengan hukum hakam yang ada kaitan dengan orang yang melakukan haji. Jemaah-jemaah haji, individu-individu yang melaksanakan haji, di sana ada sebahagian perkara yang tidak boleh mereka lakukan, yang seringkali dikenali sebagai pantang larang. Antara perkara yang tak boleh dilakukan oleh seorang jemaah haji ketika mana sedang melaksanakan ibadah hajinya adalah tak boleh gunting rambutnya, tak boleh mencukur rambutnya ketika mana belum sampai pada waktunya. Okay. Dilarang untuk mencukur kepala, dilarang untuk menggunting rambut kalau belum time dia. Tapi kalau sekiranya seorang jemaah haji ada penyakit pada kepalanya ataupun pada rambutnya, maka diberikan rukhsah, diberikan kelonggaran, diberikan keringanan untuk mencukur rambutnya, walaupun pada asalnya tak boleh. Tapi oleh kerana dia sakit, oleh kerana dia mengalami kesulitan, kesusahan, diberikan kelonggaran. Dan siapa yang lakukan benda ni, mana-mana jemaah haji yang mencukur rambut mereka sebelum sampai waktunya, maka hendaklah mereka bayar fidyah, iaitu sama ada mereka berpuasa sebanyak 3 hari ataupun mereka bersedekah kepada orang miskin ataupun dengan mereka menyembelih binatang. Okay. Jadi bagi jemaah-jemaah haji yang ada sakit kepada kepalanya yang memaksanya untuk mencukur rambut dia, maka boleh dilakukan, tapi dalam masa sama juga kena lakukan salah satu daripada 3 perkara ini. Sama ada berpuasa 3 hari, bersedekah kepada orang miskin ataupun menyembelih binatang. Jadi orang yang sakit ada kelonggaran-kelonggaran yang tertentu. Orang yang sakit sebagaimana kita katakan tadi diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit diberikan rukhsah, kelonggaran, kemudahan untuk tidak menghadiri solat Jumaat. Jadi ada, sakit ni merupakan salah satu sebab, salah satu faktor kenapa berlakunya wujudnya hukum rukhsah.
hukum keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, faktor yang ketiga kenapa wujudnya hukum rukhsah, kenapa wujudnya keringanan, kemudahan dalam Islam ni, adalah disebabkan paksaan. Dalam surah An-Nahl ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka bagi dirinya kemurkaan dan azab daripada Allah. Sedangkan hatinya, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur, sedangkan hatinya tenang, tentram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah dan mereka juga beroleh azab yang besar. Jadi ayat ini sebut tentang perbuatan kufur, perbuatan keluar daripada agama Islam. Hukum asal seorang Muslim tak dibenarkan untuk mengungkapkan kata-kata kufur. Tetapi kalau sekiranya seorang Muslim ataupun Muslimah dipaksa untuk mengungkapkan kata-kata kufur, sekiranya seorang individu Muslim dipaksa, diugut, kalau tak buat benda ni dia akan dibunuh, dia diugut untuk mengucapkan yang dia keluar daripada agama Islam, adakah diberikan kelonggaran? Adakah diberikan rukhsah? Diberikan keringanan? Kata para ulama, yes, diberikan kelonggaran. Asalkan hatinya masih tetap beriman kepada Allah. Asalkan hatinya masih beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang individu Muslim, dia terperangkap dalam satu situasi, dia dipaksa, dia diugut supaya keluar daripada agama Islam. Kalau dia tak melakukan benda tersebut, dia akan dibunuh. Oleh kerana dia nak pelihara nyawa dia, dia pun ungkapkan dekat lidah dia yang dia keluar daripada agama Islam. Tetapi hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya masih beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tidak? Kata para ulama, boleh. Diberikan kelonggaran. Diberikan keringanan dalam situasi paksaan. Cuma ditekankan oleh para ulama yang paksaan ni adalah paksaan yang betul-betul. Dia bukan paksaan yang main-main. Ataupun dia adalah satu ugutan yang betul. Dia bukan ugutan yang main-main. Seorang itu benar-benar diugut. Dia kalau tak ungkapkan kata-kata kufur, dia kalau tak keluar daripada agama Islam, dia akan dibunuh. Dan memang di tangan orang yang mengugut tu memang ada pisau. Jadi dalam keadaan tersebut diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Itu adalah faktor yang ketiga, sebab wujudnya rukhsah, keringanan dalam Islam. Kita nak lihat kepada faktor yang terakhir. Kenapa wujudnya hukum rukhsah, keringanan dalam Islam, adalah bila seseorang itu terperangkap dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dirakamkan dalam surah Al-An'am ayat 145. Yang artinya, kemudian sesiapa yang terpaksa makan bangkai, darah yang mengalir, daging khinzir atau binatang yang disembelih atas nama selain daripada Allah kerana darurat, sedang dia tidak mahu demikian dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat ini disebutkan tentang kelonggaran. Ayat ini sebut tentang hukum rukhsah bagi seorang Muslim untuk makan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat. Jadi apakah contoh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala
daripada sudut pemakanan. Antaranya adalah bangkai. Mana-mana binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih, maka itu adalah bangkai. Dan bangkai ini diharamkan bagi orang-orang Islam untuk memakannya. Termasuk dalam larangan adalah darah yang mengalir. Jadi darah yang mengalir juga termasuk dalam perkara yang diharamkan ke atas umat Islam untuk memakan ataupun meminumnya. Termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah daging khinzir. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dibenarkan makan daging khinzir. Ataupun binatang-binatang yang mati dalam keadaan disembelih tetapi dengan nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya tak boleh kita makan. Cuma perkara-perkara ini yang baru kita sebutkan, baik bangkai binatang ataupun darah yang mengalir ataupun daging khinzir ataupun binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya dalam keadaan darurat, dalam keadaan kalau seseorang itu tak makan, boleh membawa kepada maut, boleh membawa kepada kematian, maka boleh baginya diberikan kelonggaran untuk dia makan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk memelihara nyawanya. Dan keizinan ini, kelonggaran ini, keringanan ini diberikan dalam keadaan yang mana tidak ada alternatif yang lain. Tapi kalau sekiranya di sana ada alternatif yang lain, ada makanan yang lain yang memang halal, maka tak sewajarnya, tak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk makan benda yang haram dalam situasi di sana ada alternatif yang halal. Jadi dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, diberikan rukhsah, diberikan kelonggaran daripada sudut hukum. Izinkan untuk saya simpulkan apa yang saya sentuh pada malam ini. Pada hari ini kita sentuh tentang dua topik utama. Pertama adalah kaedah fiqh yang kelima yang berbunyi al-'adah muhakkamah. Adat boleh dijadikan sebagai penentu hukum dalam isu-isu yang tidak ada dalil yang jelas daripada Al-Quran ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kita bahaskan tentang rukhsah, tentang keringanan. Kita mengatakan tadi rukhsah ni adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Kita kongsi dengan antum sebahagian di kalangan dalil wujudnya rukhsah adalah surah Al-Baqarah ayat 185, dan kita pun kongsi dengan antum tentang apakah sebab faktor yang menyebabkan rukhsah, keringanan dalam mengamalkan hukum hakam agama. Ada beberapa faktor, antaranya adalah bila seseorang itu musafir. Yang kedua, bila seseorang itu sakit. Yang ketiga, bila seseorang itu dipaksa. Dan yang keempat adalah dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan darurat. Ini merupakan di antara 4 faktor yang menyebabkan kelonggaran, keringanan ataupun rukhsah dalam pengamalan ajaran Islam, pengamalan agama kita. Jadi itu yang ingin saya kongsi pada malam ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan kongsi pula tentang klasifikasi rukhsah ni, tentang pembahagian rukhsah. Rukhsah boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Apakah kategori-kategori tersebut dan apakah contoh-contohnya? InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang seterusnya pada minggu hadapan. Sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, maka itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesilapan, kesalahan dalam penyampaian saya, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.